Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tamu terhormat kita dan juga ahli-ahli panel yang lain kerana sudi bersama-sama kami pada tengah hari ini. Okay? Jadi saya radiation therapist. Kalau sekiranya tadi ramai yang khawatir tentang apa yang Puan Kalsum akan buat menggunakan mamografi, apabila mereka tahu yang mereka akan pergi buat radioterapi, lagi takut. Ya? Sebab X-ray yang Puan Kalsum gunakan tu kadarnya rendah. Siapa yang datang ke departmen saya, mereka ingatkan mereka masuk microwave oven. Ya? Luarnya kering, dalamnya tender. Sebab dia kata ni radioterapi ni, dia orang kata masuk dalam ni semua macam nak kena bakar. Ya? Okey. Apa yang kita nak kupas pada hari ini, topik-topik kita adalah mengenali pesakit barah itu sendiri. Seperti apa yang Profesor Fatimah menengahkan tadi. Kita nak kenali siapa wanita tu yang mempunyai barah payudara. Kita melalui definisi, fungsi, proses pelaksanaannya, tempoh rawatan dan juga siapa kaki tangan yang terlibat untuk melakukan rawatan ini sendiri, kaedah-kaedah yang akan anda dapati di Pusat Barah Nasional Singapura dan kesan sampingan dan juga penjagaan sewaktu rawatan dan juga sokongan yang diperlukan untuk pesakit-pesakit barah payudara. Ya. Saya lihat Presiden SSR mengangguk-angguk kepala. I know you try to understand Malay, sir, but yes. Thank you for that acknowledgement. Right. Siapa itu pesakit barah payudara? Kalau kita imbas, rata-ratanya wanita tetapi lelaki tidak terkecuali. Ya, apabila saya tanya pelajar-pelajar saya, kenapa wanita dapat barah payudara? Jawapan cukup mas, sebab diorang ada payudara. Ya, lelaki juga ada payudara. Selain daripada itu, mereka mempunyai peranan yang berbeza. Wanita-wanita ini adalah nenek, ibu, isteri, anak, menantu, pelajar, pekerja, majikan, pengasuh, pengurus rumah tangga, jururawat peribadi untuk keluarga. Betul tak ibu-ibu di sana? Sesiapa yang sakit, tanya mak dulu. Ya? Lepas tu pencari nafkah, mereka juga guru untuk anak-anak mereka, untuk cucu-cucu mereka dan juga penghibur dan pendengar setia untuk ahli keluarga. Apabila mereka menghidapi barah, apakah perasaan yang mereka melalui? Perasaan pertama, marah. Kenapa saya? Bimbang, khawatir, apa akan jadi pada saya? Tidak dapat menerima. Kenapa sekarang? Kenapa tak dulu? Kenapa tak 10 tahun akan datang? Sedih, redha dan ada yang pasrah. Apabila mereka dan apa yang mereka inginkan, terutama sekali adalah sokongan. Sokongan daripada siapa? Ahli keluarga, terutama kali orang-orang tersayang di sekeliling mereka. Jadi saya nak menyeru kepada suami-suami, bapa-bapa di luar sana, sekiranya ada isteri ataupun ada anak-anak wanita yang ataupun nenek-nenek kat luar sana kan, atuk-atuk yang mengidap penyakit barah payudara, sokongan tu amat penting kepada para pesakit ya. Pemahaman, dorongan, kasih sayang, penerimaan. Penerimaan bahawa kita ni walaupun mempunyai barah, kita tetap kita. Right? Dia tak akan mengubah seseorang itu. Dia tak akan mengubah nama orang itu. Dia tak akan mengubah fungsi yang wanita itu boleh lakukan. Mereka memerlukan ruang untuk mereka boleh menerima diri mereka sendiri, boleh melalui apa jua yang mereka ingin tempuhi dan juga yang paling penting sekali, kalau tak tahu apa lagi nak cakap, diam ajalah. Dengar aja apa yang pesakit-pesakit ini ingin luahkan. Kalau sekiranya boleh menyumbang, kasihlah kata-kata motivasi. Jangan, kau kena cancel habis tau. Tak berapa lama lagi nanti tau kau dah astaghfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okay? Most of the time, selalunya mereka ingatkan dapat cancer tu is a death statement. Okay, like that's the end of it. Jadi apa itu rawatan radioterapi? Ianya sangat abstrak. Kita tak boleh melihat dengan panca indera kita sebab ianya berlaku di dalam sewaktu di peringkat selular. Okey, ini adalah DNA di dalam sel kita. Apabila seseorang itu mendapat kanser, ianya akan kelihatan begini, sel-sel yang jahat berserta dengan sel-sel yang baik. Dan mudah-mudahan insya-Allah apabila kita dah melalui rawatan radioterapi, kita harapkan ianya akan menjadi seperti ini. Tetapi perubahan ini semua tak dapat dilihat dengan mata kasar kita. Ya, kadang-kadang orang kata, tahu tak kanser tu dah okey ke tak okey?
soalan-soalan cepu emas. Kita tak tahu sebab kita tak ada radiographic eyes. Bagaimana ianya dilakukan? Radiasi datangnya daripada luar. Kalau boleh saya tunjukkan mesinnya di sini, mesin ni bermilion dolar ya. Tak seperti mesin Puan Kalsum. Puan Kalsum? Yang ini mahal sikit mesin yang saya gunakan sehari-hari. Bermilion dolar. Jadi radiasi digunakan, dikeluar daripada sini dan ianya terus akan turun kepada kawasan yang kita ingin buat rawatan. Dan apa pula fungsi rawatan radioterapi itu sendiri? Ada dua fungsi. Apa jua yang kita lakukan berbalik kepada intention ataupun niat. Sama ada kita membuat rawatan radikal ataupun kita membuat rawatan paliatif. Dan niat ataupun intention yang kita nak buat untuk para pesakit ni bukan kerana okey hari ni rasa macam nak buat rawatan semua radikal lah untuk pesakit. Besok pula bad day. Semua pesakit yang masuk klinik saya kasih rawatan paliatif. Tidak ya. Seperti apa yang dah diketengahkan oleh ahli panel kita, bagaimana kita memutarakan niat ini adalah tergantung kepada apa yang pesakit mempersiapkan waktu bertemu. Jadi sekiranya diagnosis tu dapat dibuat dengan lebih awal, insya-Allah kita boleh membuatkan rawatan radikal. Tetapi kalau sudah terlewat, sudah merebak ke mana-mana, apa yang hanya kita boleh bantu adalah rawatan paliatif ya. Jadi apabila rawatan radikal, apa yang kita buat adalah dengan niat untuk membasmi, macam membasmi dada membasmi dan menyembuhkan bara, sama ada melenyapkan sel-sel bara ataupun menurunkan risiko bara berulang kali kedua. Ataupun kita boleh membuat kedua-duanya sekali ya. Apabila rawatan paliatif juga yang ingin kita ketengahkan, agak sukar untuk kita membasmi pada tahap ini sebab ianya sudah menyampai kepada peringkat paliatif. Apa yang kita boleh buat hanyalah untuk melegakan gejala dan mengurangkan penderitaan pesakit. Sepertinya kalau kesakitan itu sendiri berpunca daripada bara, kalau ianya sudah merebak kepada tulang tembulang ya. Demi untuk memberikan keselesaan kepada pesakit di dalam peringkat ini dan juga dengan melalui mengecilkan saiz bara itu sendiri untuk menghentikan penyebarannya. Jadi kita harap-harap pada hari ini kita dapat sebanyak mungkin di dalam rawatan radikal sekiranya kita dapat membantu para pesakit untuk mendapatkan diagnosis early dan rawatan early. Ini dia proses sebelum rawatan radioterapi. Rawatan radioterapi ini adalah kompleks. Prosesnya sendiri juga kompleks. Jadi ada beberapa prosedur ataupun beberapa trip yang harus pesakit datang ke hospital. Pertama sekali adalah 3D simulasi. Jadi kalau dilihat di sini semua kata, ni macam mesin CT scan. Puan Kalsum pun ada mesin ni kan Puan Kalsum? Sama? Okey, cuma bezanya pesakit akan di-scan ataupun mendapat imbasan CT berbaring di dalam gadget yang kita ada. Jadi kita ada banyak gadget radioterapi Selepas itu kita akan membuat lukisan. Jadi kita juga pelukis handalan tapi bukan melukis di kertas. Kita khusus lukis di atas kulit. Kita menggunakan pena yang boleh hilang apabila terkena air. Jadi lepas tu kita tampal untuk memastikan yang kertas, yang lakaran ini tidak hilang. Pada masa yang sama kita juga menggunakan tanda yang lebih kekal. Jadi apabila puan-puan mandi sekiranya dah hilang semua tanda, selalunya kita kata Sabtu Minggu pesakit buat spring cleaning. Bila balik hari Isnin, satu tanda tak ada kat badan. Jadi untuk memudahkan, kita ada menggunakan tanda yang lebih kekal supaya ianya boleh membuatkan rujukan untuk mendapatkan ketepatan bagi rawatan kita seharian. Selepas itu, selepas membuat CT imbasan, pesakit-pesakit pulang. Jadi dia tunggulah kadang 4 hari, kadang 5 hari, kadang seminggu. Dia terfikir, apa Yusnita ni buat ni? Lama sangat bila saya nak buat rawatan. Ini sebenarnya yang berlaku, mohon maaf. Masalah teknikal sekejap. Okey, ini sebenarnya yang berlaku di mana segala image yang kita sudah membuat sewaktu imbasan CT akan dihantar kepada doktor-doktor seperti Dr. Chu atau Dr. Lim yang akan melakarkan dengan selanjutnya bagaimana kawasan rawatan itu akan dilakukan.
Jadi ini adalah dosimetri kita atau planner. Mereka juga adalah radiation therapy seperti saya. Jadi sewaktu pesakit ada di rumah, ini yang kami buat. Kami akan melihat bagaimana di komputer ya, bagaimana radiasi itu akan mempengaruhi kawasan yang kita nak buat rawatan. Ya, jadi beginilah lakarannya. Setelah ini semua selesai, kita dapat melihat apakah tisu-tisu di bahagian payudara yang akan dirawat. Dan lepas tu inilah kita panggil rehearsal. Alright. Sebelum rawatan itu dijalankan, sekiranya kita nak tahu apakah masalah, sekiranya kita akan membuat rawatan tu sebegini untuk pesakit. Jadi kita panggil balik pesakit untuk datang sehari sebelum rawatan dijalankan untuk mengambil X-ray sebegini untuk memastikan tiada perubahan pada payudara yang hendak kita rawat. Ada kadang-kadang kita mempunyai masalah. Masalahnya ialah apabila pesakit melalui operasi. Kita ada what we call seroma ataupun air yang bertakung di kawasan payudara. Ya. Kadang-kadang ia memakan masa untuk hilang dengan semula jadi di dalam badan pesakit. Jadi waktu kita buat CT imbasan tu, kadang-kadang air tu masih ada. Dah seminggu setengah sebelum rawatan air tu hilang. Jadi mungkin juga ada perubahan pada badan pesakit. Jadi untuk mendapatkan ketepatan, kita panggil pesakit balik untuk membuat X-ray. Selepas tu inilah hari yang ditunggu-tunggu. Pesakitnya selalunya dirawat dalam jangka waktu 10 minit hingga 15 minit di mesin sebegini. Jadi kalau dilihat, pesakit akan baring macam ni. Ini mesinnya dipanggil linear accelerator. Dia boleh berputar 360 darjah. Kadang-kadang bila kita dah ambil posisi untuk buat rawatan, kita semua keluar. Jadi pesakit kata, awak semua kat mana tadi? Tinggalkan saya seorang-seorang. Kan awak semua lari ya takut dengan radiation? Tidak. Sebab apabila kita nak buat rawatan, kita tidak boleh berada di dalam sebab tenaga radiasi ini terlalu tinggi. Ianya khusus ditujukan kepada sel-sel bara yang ingin kita rawat. Jadi kita semua ada di luar macam drive kapal terbang. Pilot, co-pilot, air stewardess, semua ada dekat luar sini. Kita lihat apabila semua perkiraan dah betul, kita akan mulakan rawatan radiasi. Apakah tempoh rawatan dan kaki tangan yang terlibat? Untuk tempoh rawatan berdasarkan kepada dos radiasi yang telah ditetapkan oleh radiation oncologist atau doktor radiasi. Tiada rawatan pada hari Sabtu, hari Ahad dan cuti umum. Ya, sebab para radiasi juga nak berehat. Kita jumpa balik pada Isnin hingga Jumaat. Tiada rawatan dari 3 minggu hingga ke 6 minggu tergantung kepada preskripsi. Jadi tidak dua pesakit tu sama. Kadang-kadang ada pesakit kata, awak punya radiation berapa lama? Saya 6 minggu. Teruk tu agaknya. Awak pula berapa lama? Saya 3 minggu je. Doktor awak baik kasih 3 minggu. Doktor saya jahat kasih 6 minggu. Tak sama puan-puan, jangan buat perbandingan macam tu. Tak semestinya lebih banyak tu lebih teruk, lebih sikit tu lebih baik. Tergantung kepada kawasan yang kita nak buat rawatan ya. Okey, selain daripada tu, setiap rawatan hanya berlangsung 10-15 minit. Kadang-kadang pesakit cakap, awak ni terlalu efisien lah. Maknanya, saya jalan jauh-jauh, bukanlah jalan, naik MRT jauh-jauh dari Woodland, datang, baru duduk dah panggil nama. Masuk 15 minit dah nak balik pergi Woodland balik, kan? Boleh tak makcik baring, on sampai 1 jam lah, tak payah nak datang lagi seminggu. Sekiranya boleh tak? Kadang-kadang susah nak buat explanation ataupun nak menerangkan pada pesakit-pesakit sebab radiasi ni sesuatu yang kita tak dapat melihat dan kita tak dapat merasa. Ya, jadi ramai pesakit merasakan okey apa? On ajalah untuk 1 jam untuk makcik. Tapi saya juga boleh memberitahu makcik boleh tak makan hari Isnin pagi, makan untuk 1 minggu cik. Lepas tu 1 minggu tak payah makan. Tak boleh kan? Perut makcik nanti meletup. Begitu juga radiation. Walaupun kita tak tahu apa kesan sampingannya kalau kita kasih keterlaluan, ianya mempunyai dosis-dosis yang optima yang kita boleh kasih kepada pesakit. Ya? Kaki tangan yang terlibat, radiation oncologist seperti Dr. Chu, radiation therapist ataupun juruterapis seperti saya, kita juga ada jururawat khusus untuk pesakit-pesakit bara, dosimetrist ataupun juruplan dan medical physicist.
Ini kaedah-kaedah yang kita ada di Pusat Bara Nasional Singapura. Kita ada 9 mesin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ini nampak macam CT scanner tapi dia namanya linear accelerator juga. Tapi nama dia tomoterapi. Ya. Jadi kita ada banyak, kita sangat-sangat bersyukur kalau sekiranya kita ni pesakit di Singapura sebab kementerian ada banyak menyumbang kepada mendapatkan mesin-mesin yang terbaik untuk kita semua. Jadi janganlah takut, janganlah segan dan ada juga banyak subsidi ya di luar sana. Yang baru-baru ini adalah Merdeka Generation ya untuk mendapatkan rawatan yang terbaik. Kadang-kadang kita ada pesakit daripada luar negeri. Maaf kata daripada negeri-negeri yang kurang berkemampuan, mereka sampai menjual rumah mereka untuk datang ke Singapura untuk mendapatkan rawatan yang terbaik. Jadi saya nak ura-urakan di luar sana kalau sekiranya rasa ada perubahan kepada payudara, cepat-cepatlah pergi buat peperiksaan. Okey, apakah kesan sampingan dari rawatan radioterapi itu sendiri? Secara purata, kesan sampingan dari rawatan payudara bermula daripada minggu kedua dan selanjutnya. Kadang-kadang saya bilang dengan kakak-kakak luar sana lah, selalunya kesan samping pada minggu kedua. Apabila tak dapat kesan samping, risau pula. Yusnita, awak cakap kesan samping masuk minggu kedua. Kenapa macam tak ada apa-apa je pada payudara saya? Awak ni on mesin ke tak on ni? On tak on pula kan? Tidak semestinya semua pesakit akan melalui kesan sampingan pada minggu kedua. Ada berdasarkan kolagen dalam kulit, berdasarkan kualiti kulit. Kadang-kadang melalui 3 minggu tu pun tidak ada apa-apa kesan sampingan. Ya. Dan apa yang sering dialami oleh pesakit adalah seperti batuk yang sederhana di kawasan payudara sebab kita merawat di kawasan payudara dan di kawasan dada, keringan dan kegatalan pada kawasan yang dirawat, merasa ketat pada bahagian kulit yang dirawat dan rasa kurang selesa dan juga merasa keletihan. Nanti Dr. Chu boleh hujah lebih panjang tentang kesan sampingan. Apa yang harus dilakukan sekiranya berlaku kesan sampingan yang disebut di atas, beritahu juruterapi mengenainya dan bertemu dengan doktor pakar untuk mendapatkan nasihat selanjutnya. Apakah penjagaan sewaktu rawatan radioterapi itu sendiri? Apa yang boleh anda lakukan? Pertama sekali, memakai pakaian dalaman yang longgar supaya kulit tidak mudah melecet. Ya? Sebab apabila kulit kita kering dan kita memakai sesuatu yang ketat, ianya akan membuat melecet itu lebih cepat. Nombor 2, elakkan pancaran matahari pada kawasan kulit payudara. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab ada orang waktu treatment lah dia nak pergi buat sun tanning. Sebelum tu tak nak buat sun tanning, mendedahkan badan kan. Waktu treatment lah dia nak pergi. Itu tidak digalakkan. Gunakan krim yang disyorkan doktor. Berehat dengan secukupnya. Bila saya kata berehat dengan secukupnya, janganlah ambil kesempatan. Ya? Kata awak tak dengar ke pakar terapi tu bilang, saya ni sakit, balik satu benda tak boleh buat. Terus baring je. Ini bukan mendapatkan kesempatan sebegitu ya. Lakukan apa jua peranan selagi anda berupaya. Dan lakukan aktiviti bersama keluarga supaya anda tidak merasa terpencil. Seperti saya kata, bara payudara ni tak mengambil peranan anda sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri dan selanjutnya. Jadi teruskan melakukan aktiviti bersama keluarga dan tiada sekatan. Ini yang paling best sekali. Tiada sekatan pada pemakanan. Asalkan pemakanan yang seimbang. Ya, sebabnya satu soalan yang selalu pesakit tanya juruterapi, Dik, kakak boleh makan ni tak? Boleh. Boleh makan ni tak? Boleh. Semua boleh. Sebab ada kawan kakak cakap ni tak boleh makan, tu tak boleh makan, tu tak boleh makan, semua tak boleh makan. Kakak tanyalah kawan kakak, jadi apa yang boleh makan? Jadi daripada segi pemakanan, sewaktu melalui rawatan radioterapi, asalkan seimbang. Dan kalau boleh, ceburi kumpulan sokongan bara payudara untuk mendapatkan sokongan selanjutnya daripada mereka yang melalui rawatan ini sendiri. Akhir sekali, sokongan yang diperlukan adalah melakukan tanggungjawab yang tertunda. Kenapa saya kata melakukan tanggungjawab yang tertunda? Kadang-kadang pesakit itu sendiri dia adalah nenek. Nenek tolong hantar cucu-cucu ke sekolah. Jadi bila nenek nak buat rawatan,
Ya, ibu-ibu kepada anak-anak tu tolonglah ambil cuti kan sebab nenek nak pergi rawatan. Kadang-kadang sebagai juruterapi kita juga menjaga cucu-cucu kepada nenek-nenek ni. Dia datang satu kampung, letak kat luar, nenek masuk buat rawatan, kita layan cucu-cucu dekat luar. Jadi ada banyak tanggungjawab-tanggungjawab yang tertunda yang ahli keluarga sekiranya dapat menyokong, memahami apa pesakit itu melalui, boleh sama-sama membantu. Yang paling penting sekali, sokongan emosi. Apabila pesakit bara payudara melalui rawatan, emosi mereka seperti roller coaster. Kadang naik, kadang turun, kadang nak cakap, kadang tak nak cakap, kadang menangis. Terpanjat pula, isteri saya ni dulu okey, kenapa sekarang macam ni? Sebab mereka perlukan ruang untuk boleh berbicara, boleh berkongsi pendapat, boleh berkongsi kerisauan dan juga ketakutan yang mereka lalui. Alright. Jadi dan nombor 3, pembayaran kos perubatan. Ini adalah sokongan yang mereka juga perlukan. Tapi di sini saya ingin mengutarakan yang kita ada macam-macam cara untuk membuat pembayaran. Pertama sekali MediSave. Kadang-kadang pesakit cakap MediSave tu pun duit saya juga. Saya tahu MediSave tu duit anda. Tapi nak keluarkan daripada poket dengan MediSave kan berbeza. Betul tak? Insurans kalau sekiranya ada, Medifund yang boleh digunakan kalau sekiranya institusi itu boleh membantu, dan potongan-potongan peratusan bagi pembengkang kad seperti Trust Card, Pioneer Generation dan juga Merdeka Generation. Jadi selalunya saya memberitahu kepada pesakit-pesakit Singapura yang dalam subsidi, kos rawatan adalah sesuatu yang tak perlu nak dirisaukan kalau rawatan itu di peringkat yang awal, boleh dibuat bincang. Jadi sekiranya kadang-kadang pesakit datang dah mula menangis, belum cakap apa-apa dah mula menangis sebab apa? Takut, sebab tak ada duit kita tak boleh buat rawatan. Jadi saya selalu memberikan sokongan dan memberitahu rakan-rakan sejawat saya jangan cakap pasal kos rawatan yang berlebihan kepada pesakit sekiranya itu adalah sesuatu yang merisaukan. Kita teruskan, lepas itu at the back end kita cuba sedaya upaya untuk membantu pesakit itu sendiri untuk menghilangkan kerisauan tentang kos. Okey, itu saja, dan terakhir sekali saya nak memberi pengiktirafan kepada SSR kerana menjemput saya, Dr. Wong Foo Yong. Saya curi some of the slides daripada dia. Division of Radiation Oncology kerana membantu dan menyokong apa yang saya buat, dan terutama sekali kepada keluarga saya di sana, adik-beradik saya dan juga sahabat handai saya, keluarga saya yang selalu memberi sokongan kepada saya di mana-mana jua saya berada, sama ada di Singapura ataupun saya memberi ceramah di luar negara, mereka selalu berada bersama saya. Dan slide ini juga diaudit oleh anak-anak saya sendiri. Okey, sekian, terima kasih.